Okay, sebab dia adalah tajuk assignment. Okay, kalau kamu rujuk pada pembahagian hadis secara umum ni, kita boleh bahagikan hadis secara asasnya lah kepada 3 bahagian. Satu adalah pembicara ataupun orang yang bercakap. Yang kedua adalah jumlah perawi dan yang ketiga adalah darjat kekuatan hadis. Okey, kita tengok satu persatu. Yang first sekali adalah pembicara ataupun inilah apa nama? Allah saya khatib, orang yang bercakap. Okey. Kita boleh bagikan hadis dalam bagi pembahagian dari sudut pembicara ataupun orang yang bercakap tentang hadis tersebut kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah hadis itu adalah hadis kursi. So ada grup yang dapat tajuk hadis kursi. Apa yang dimasukkan dengan hadis kursi? Hadis kursi itu adalah hadis yang lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ideanya, kontennya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksudnya hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan berbicara bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan sebut seperti mana ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah hadis ana fi zanni abdi bi. Aku adalah seperti mana sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Itu hadis itu, aku tu siapa? Aku tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebutnya adalah baginda Nabi SAW. Jadi bukanlah bermaksud aku itu Rasulullah, jadi kita semua ni adalah hamba kepada Rasulullah, tak. Okey, itu adalah kata ganti nama diri merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita namakan dia sebagai hadis qudsi. Hadis yang qudsi. Qudsi ni, qudus ni maksudnya suci ataupun bersih. Dia merujuk kepada khitab ataupun khatib dia adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu kategori yang pertama yang kita namakan sebagai hadis qudsi. Jadi ada perbincangan perbezaan antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Okay, ada perbezaan. Yang rasa kita dah tengok dalam kuliah yang lepas. Hadis qudsi ni ada perbezaan dengan hadis nabawi. Hadis nabawi ataupun hadis Nabi yang biasa adalah kata-kata daripada Rasulullah, niat, tujuan, maksud juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis qudsi kata-kata saja daripada Rasulullah tapi maksud asalnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perbezaan antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Kemudian ada juga kadang-kadang naik dalam final test perbezaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi, dan juga antara hadis qudsi dengan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran juga di compare dengan hadis qudsi sebab Al-Quran ayatnya pun daripada Allah, maksudnya pun daripada Allah. Tapi hadis qudsi ayat lafaznya daripada Rasulullah, maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikomparekan antara Al-Quran dan juga hadis qudsi. Al-Quran ayat daripada Allah, maksud daripada Allah. Hadis qudsi lafaz daripada Rasulullah, maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran boleh dibaca di dalam solat. Hadis qudsi walaupun daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi lafaz daripada Rasulullah tidak boleh dibaca dalam solat. Sebagai contoh, kita tak boleh baca lafaz Fatihah dan kita baca hadis qudsi. Tak boleh, tak sah. Malah boleh membatalkan solat. Ayat Al-Quran membacanya diberikan ganjaran pahala ibadat membaca Al-Quran. Okay. Manakala membaca hadis qudsi tidak ada apa-apa ibadat ganjaran pahala yang khusus. Dia hanya dapat pahala yang umum bergantung kepada niat. Jadi kemudian ada juga soalan dalam final test, dia akan comparekan ketiga-tiga antara ayat Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. So Al-Quran qudsi dan juga nabawi. Hadis hadis qudsi duduk di tengah. Al-Quran daripada Allah,
maksud dan lafaz daripada Allah, hadis Nabawi adalah maksud dan daripada Nabi. Hadis kursi duduk di tengah-tengah. Dia combine antara Rasulullah dan juga Allah. Lafaz daripada Rasulullah, maksud daripada Allah. Jadi kamu boleh buat perbandingan antara hadis kursi, hadis Nabawi dan juga Al-Quran. Jadi Al-Quran membacanya dikira ibadah. Hadis kursi baca tak kira ibadah. Hadis Nabawi baca juga tidak dikira ibadah yang khusus. Kemudian hadis kursi, Al-Quran lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Kursi lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Hadis Nabawi lafaz dan makna daripada Nabi. So kita boleh buat perbandingan yang khusus antara hadis Nabawi dan juga hadis kursi dan juga Al-Quran. Okey. So bagi kumpulan yang dapat tajuk hadis kursi ni, tolong buat poster yang proper, yang lengkap. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan definisi hadis kursi, lughatan, wastilahan, pembahagian dia dan juga perbezaan. Buat perbandingan antara ayat Al-Quran, hadis kursi dan juga hadis Nabawi. So bila dah siap poster tu, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. So kita pakat study dan kita boleh faham tajuk tersebut dengan mudah, insya-Allah, berdasarkan kepada poster infografi. Kemudian bawakanlah contoh hadis kursi, apa contohnya, contoh ayat Quran, contoh hadis kursi, contoh hadis Nabawi. Bawakan beserta contoh dan juga huraian-huraian ringkas supaya kita boleh faham. Okey, selesai ya. Pembicara yang pertama adalah hadis kursi. Yang kedua adalah marfu'. Marfu' itu maksudnya rafa'a, yang terangkat. Yang marfu' maksudnya merujuk kepada yang membicarakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan hadis tu hadis marfu' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So marfu' yang membicarakan tentang hadis tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah mauquf. Marfu' tadi hadis, Nabi maksudnya hadislah. So, sebab kategori yang pertama ni kita bincang dari sudut pembicara, siapa yang membicarakan hadis tersebut. Kalau kursi, pembicaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis marfu', pembicaranya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala mauquf adalah pembicaranya adalah sahabat Nabi. Mauquf ila sahabah, marfu' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauquf ila sahabah. Mauquf ni maksudnya terhenti. Ia terhenti di sahabat. Jadi kalau satu hadis itu bukanlah hadis Nabi tapi dia adalah kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ia adalah hadis mauquf ataupun asar sahabah. Kita bincang definisi asar sebelumnya, khabar, asar, hadis, sunnah dan sebagainya. Kalau terhenti pada sahabat, kita namakan dia sebagai pembicaranya adalah sahabat, maka dikategorikan dia sebagai mauquf. Manakala maqtu' merujuk kepada tabi'in, bukan tabi'in. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan juga tabi'in. Kalau ia adalah kata-kata tabi'in, kita kata ia maqtu', terputus di tabi'in. Jadi dia adalah sekadar kata-kata tabi'in sahaja, bukan pun kata-kata sahabat dan apatah lagi hadis Nabi SAW. So dari sudut hadis ni kita boleh bahagi kepada 3, hadis kursi, hadis marfu', hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Okey, saya harap kamu semua boleh clear. Kursi rujuk pada Allah Subhanahu wa taala, marfu' Nabi SAW, mauquf sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maqtu' para tabi'in rahimahumullah. Okey, itu dari sudut hadis, dari sudut pembicara, orang yang melafazkan hadis tersebut. Yang kedua adalah jumlah perawi. Jumlah perawi, sebab ketiga-tiga ini dia akan cross antara satu sama lain. Okey, nanti saya akan jelaskan di akhir. Yang kedua adalah pembahagian dari sudut jumlah perawi, sama ada perawi ramai, mutawatir ataupun ahad, seorang, satu ataupun dua. So dari sudut pembahagian jumlah perawi kita boleh tengoklah, kalau lebih 3 dan ke atas kita nak katakan dia sebagai hadis yang mutawatir. Okey, kalau dua mungkin aziz, kalau satu gharib, 2 aziz, masyhur, ramai yang meriwayatkannya tetapi perawinya adalah satu. Okey, mutawatir dia ada mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Okey,
Hadis ni boleh bagi kepada dua. Satu mutawatir, ahad. Mutawatir ni ramai, ahad ni satu. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang ni, dia ada dua pula. Ramai dari sudut lafaz, satu lagi ramai ataupun banyak dari sudut makna. Okey, lafaz contohnya hadis ni memang lafaz tu banyaklah dalam banyak kitab, semua kitab meriwayatkan benda yang sama. Jadi hadis itu adalah hadis yang mutawatir lafzi. Sudut lafaznya banyak orang yang meriwayatkan. Yang kedua adalah maknawi, dari sudut lafaznya tak banyak ataupun berlainan antara satu sama lain, tetapi dia mutawatir dari sudut makna. Maksudnya maknanya tu dikongsi bersama, tetapi lafaz hadisnya berbeza antara satu sama lain. Contohnya tentang Contohnya tentang dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu kita katakan hadis yang mutawatir. Sebab banyak hadis Nabi yang cerita tentang kesalahan besar mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya tak sama. Lafaz berbeza antara satu sama lain. Tapi dari sudut maknanya makna dia adalah selari antara satu sama lain. So mutawatir itu adalah mutawatir maknawi. Contoh satu lagi adalah kewajipan untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Okay? Mungkin tak banyak hadis dari sudut lafaz yang sama, tetapi dari sudut makna dia tu kita akan dapat lihat banyak makna yang sama, kewajipan kita sebagai anak untuk berbakti kepada ibu bapa. Okay? Maknawi ni kadang-kadang sampai kepada hadis dia yang maudhu' pun banyak. Contohnya hadis tentang al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Hadis syurga di bawah tapak kaki ibu. Tu hadis maudhu' tu jangan duk sebut dalam kuliah, dalam ceramah. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Okey, hadis ni hadis yang dhaif, maudhu', bukan dhaif, hadis yang palsu, Nabi tak pernah sebut. Kita tak boleh kata Nabi sebut sebab Nabi tak pernah sebut benda ni. Jadi dia adalah hadis yang palsu. Kita tak boleh nak sandarkan kepada Nabi sebab kalau Nabi sebut tak apa masalah, Nabi tak sebut. Kalau Nabi tak sebut, Nabi larang untuk disandarkan kepada Nabi. Sebab Nabi pernah sebut, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka dia telah tempat dalam neraka. Tetapi walaupun dia daripada sudut lafaz dia adalah maudhu', tetapi dia sahih dari sudut makna dan dia mutawatir dari sudut makna. Maksudnya apa yang nak digambarkan dalam hadis tersebut adalah kita ni masuk syurga ni berdasarkan kepada keredaan ibu kita. Okey, banyaklah hadis-hadis yang lain, hadis birrul walidain, hadis berbakti kepada ibu bapa, hadis yang hadis yang dibuat lagu tu, yang ibumu kemudian bapamu. Itu adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang kewajipan kita sebagai anak untuk berbakti kepada ibu bapa. So hadis yang syurga di bawah tapak kaki ibu, dari sudut lafaz dia adalah palsu, tetapi dari sudut makna dia adalah mutawatir. Dia berkongsi makna yang sama dengan hadis-hadis yang lain, tetapi dengan perbezaan lafaz. Okey, kemudian kita juga ada hadis ahad. Ahad, kalau ahad ni ada jenis satu. Gharib maksudnya di setiap tabaqat itu seorang saja perawi. Yang kedua aziz, mungkin satu ataupun dua. Dan masyhur, hadis ahad yang masyhur maksudnya hadis ini masyhur. Masyhur tu maksudnya terkenal. Dia terkenal, tak semestinya dia sahih. Hadis yang terkenal ni banyaklah tapi tak sahih. Masyhur kadang-kadang masyhur di kalangan orang awam. Masyhur pun ada banyak kategori jugalah. Masyhur di kalangan orang awam, masyhur di kalangan mufassirin, masyhur di kalangan muhaddisin, masyhur di kalangan fuqaha. Okey, kalau hadis masyhur di kalangan orang awam, contohnya tadilah al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Ad-du'a silahul mu'min, itu palsu. Nabi tak pernah sebut doa itu senjata orang mukmin. Raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Satu hari selesai daripada daripada perang Uhud,
kemudian masuk bulan Ramadan, maka dikatakan bahawa Nabi sebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita balik daripada jihad kecil yang berperang dalam perang Uhud tu kepada jihad akbar, iaitu puasa bulan Ramadan. Itu palsu, Nabi tak pernah sebut macam tu. Dan kalau ikut dari sudut logik pun tak logik jugalah. Sebab balik perang kot, kan kita pergi perang ada kemungkinan untuk mati, penat, risiko nyawanya. Takkan di jihad berperang tu kecil kepada jihad akbar, iaitu berpuasa bulan Ramadan. Takkanlah puasa bulan Ramadan tu jihad yang besar, sedangkan duduk kat rumah, duduk tidur, makan, tengok TV kan. Tiba-tiba kita kata itu jihad besar. Sedangkan relax kat rumah saja, tak makan, menahan nafsu. Yang pergi berjihad itu adalah dikira jihad kecil. Bersambung nyawa, duduk di depan frontliner, berperang dengan orang musuh, ada kemungkinan mati dan sebagainya, dianggap jihad yang kecil. So dari sudut logik pun tak logik. Tapi benda tu masyhur di kalangan penceramah dan sebagainya. Sebab tu nak kena tahu juga fakta-fakta sejarah. Satu lagi, kalau contohnya hadis tentang Perang Badar. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Badar dan bulan Ramadan. Banyak penceramah lah dia buat analogi lah. Kita ni bulan Ramadan duduk saja, duduk relax. Sahabat Nabi bulan Ramadan asyik perang lagi kan, berperang di bulan Ramadan. Tapi kita kena ingat, sahabat Nabi masa perang Badar tu tak puasa sebenarnya. Walaupun berperang dalam bulan Ramadan, tapi Rasulullah bagi rukhsah kepada para sahabat untuk membuka puasa sebab perang. Dan ramai di kalangan sahabat, rasanya majoriti daripada kalangan sahabat tidak berpuasa ketika perang Badar. Sebab ada kajian yang dibuat, kalau tak silap saya ada Dr. Rozaimi kan, pernah buat kajian. Walaupun perang Badar itu berlaku dalam bulan Ramadan, ada sebahagian sahabat yang mengambil keputusan untuk berpuasa, manakala sebahagian besar daripada sahabat yang lain tidak berpuasa disebabkan rukhsah berada dalam peperangan, tapi selepas tu dia gantikan baliklah puasa tersebut. Dari sudut logik pun kita kena fikir logik jugalah, dengan tak laratnya nak perang 313 orang dengan 3,000 orang kan. Macam mana nak ni? Memanglah dari sudut kuasa Allah untuk bagi kemenangan tu tak ada masalah, tapi dari sudut sunnatullah, sunnah Allah ni pun kena faham jugalah, kena logik juga. So penting untuk kita kaji. Kadang-kadang masyhur tapi tak tepat. Lagi hadis tentang utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Ini pun hadis-hadis yang palsu. Nabi tak pernah sebut tuntut ilmu sampai ke negeri China. Walaupun ada kubur sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan orang yang pertama yang sampai ke negeri China berdakwah dan meninggal di sana. Itu tak ada masalah, itu mungkin misi-misi dakwah yang dihantar pada zaman Khalifah Utsman bin Abbasiyah dan sebagainya. Tapi tidak mewajarkan ataupun memberi justifikasi bahawa hadis itu adalah dia sahih. Dia hanya sekadar hadis-hadis yang masyhur. Masyhur juga boleh tengok juga, masyhur di kalangan sahabat ke, masyhur di kalangan fuqaha ke, masyhur di kalangan tabi'in, masyhur di kalangan muhaddisin, masyhur di kalangan orang awam dan sebagainya. Okey. Dan yang seterusnya adalah dari sudut kekuatan, darjat kekuatan. Ini yang kita bincangkan dengan panjang dan lebarnya sekali tu. Okey, sama ada dari sudut makbul dan juga mardud. Makbul tu maksudnya diterima, mardud tu maksudnya ditolak. Okey. Dari sudut makbul, kita boleh bahagikan kepada dua, sama ada sahih ataupun hasan. Manakala mardud yang ditolak adalah dhaif. Okey. Tapi tidak bermaksud ditolak sepenuhnya lah, dalam hal-hal tertentu saja yang melibatkan isu-isu tertentu dia ditolak. Okey. Dan ada pendapatnya berbeza juga di kalangan Imam Al-Bukhari sendiri mengatakan bahawa hadis yang dhaif tu tidak boleh digunakan pakai, tidak boleh berhujah. Tapi itu perbezaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Okey, dari sudut makbul kita boleh bahagikan kepada dua, sahih dan juga hasan. Hasan, sahih sama ada sahih li zatihi
dan sahih li ghairihi. The same goes to hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Apa maksud sahih li zatihi? Sahih dia adalah sahih li itu kepada zatihi itu zatnya. Okey, dia adalah sahih pada zatnya diri dia sendiri. Contohnya hadis itu hadis yang sahih, dirinya sendiri adalah sahih sebab dia menepati ciri-ciri hadis yang sahih. Okey. Hasan li zatihi. Kenapa dia hasan pada zatnya diri dia sendiri? Sebab dia menepati ciri-ciri hadis hasan. Maka dia jadilah hasan li zatihi. Di sana ada satu lagi, hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Apa maksud li ghairihi? Li itu adalah disebabkan, ghairihi itu adalah orang lain. Dia jadi sahih tapi disebabkan oleh orang lain, bukan sebab dirinya sendiri. Diri dia sendiri itu mungkinlah tidak sahih, tapi dia menjadi sahih li ghairihi disebabkan oleh ada syawahid yang saya sebutkan tadi. Bila kita buat cross reference dengan kitab-kitab hadis yang lain, hadis itu yang kita jumpa adalah hasan contohnya. Hasan ini maksudnya dia tak menepati hadis ciri-ciri yang sahih, maka dia jadi hasan. Tetapi bila kita cari-cari dalam kitab hadis yang lain, rupanya ada lagi hadis-hadis yang dengan lafaz yang sama tetapi dalam kitab hadis yang sahih ataupun martabatnya adalah sahih. Maka hadis yang hasan tadi dia akan naik jadi sahih li ghairihi. Okay, dia akan jadi hadis sahih li ghairihi. Okey, boleh faham? Okey, sebelum tu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih. Ada grup yang dapat tajuk hadis sahih kan. So hadis sahih ni kena bagi definisi lah. Definisi hadis sahih tu apa? Sahih itu berasal daripada perkataan sihah ataupun sihat. Hadis tu hadis yang sihat. Lawan kepada hadis yang sihat, dhaif, yang lemah. Okey, sahih sihat, dhaif lemah. Okey, so hadis yang sahih dia ada syaratnya. Dia ada 5 syarat untuk menjadi hadis tu hadis yang sahih. Apa 5 syarat tersebut? Siapa kumpulan yang present tajuk hadis sahih ni? Okey, hadis yang sahih. Syarat yang pertama adalah ittisal sanad. Sanad adalah bersambung. Okey. Sanad daripada Rasulullah sampailah kepada pengarang kitab. Kalau pengarang kitab tu adalah Bukhari, hadisnya bersambung satu persatu sampailah naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ittisal sanad. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah adalatul rawi. Perawi itu seorang yang adil. Seorang yang adil itu maksudnya apa? Dia bukan adil wadu'u syai' fi mahallihi, meletakkan satu pada tempatnya. Itu bukan maksud adil dalam bidang hadis. Itu adil dari sudut definisi umum. Kan, bila kita sebut soal adil, keadilan, wadu'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dikira definisi bagi adil. Contohnya kalau kopiah ataupun songkok, tempatnya di mana? Di kepala kan. So bila kita pakai songkok di kepala, pakai kopiah di kepala, maka kita adil. Sebab kita meletakkan satu di tempatnya. Sekiranya kita ambil songkok ataupun kopiah tu letak di kaki, maka kita akan jadi apa? Zalim. Adil lawannya adalah zalim. Zalim lah pakai kopiah di kaki. Okay, itu definisi adil dari sudut definisi umum. Tapi dalam hadis, adalatul rawi, keadilan perawi, bermaksud beliau ini seorang yang adalah, seorang yang boleh dipercayai dalam semua aspek dan dia tidak berada dalam maksiat, berkekalan dalam perkara-perkara yang fasik dan juga yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari orang yang adil sekarang ni susahlah. Banyak benda lah macam kita ni tak dikira seorang yang adil. Adalah ni sangat ketat. Contohnya ada banyak benda yang boleh menjatuhkan kesiqahan ataupun keadalatan seseorang. Contohnya tidak memakai kopiah. Bagi ulama ni menutup kepala tu dikira sebagai tanda kesiqahan. Macam saya ni ustaz yang tak pakai kopiah ni kurang siqah sikitlah.
Compare tu pensyarah-pensyarah kamu yang lain yang pakai kopiah tu lebih siqah boleh dipercayai, lebih adalah. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama macam Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi, Yusuf Al-Qardawi, Syekh Raisuni, tadi seminar kita dengan Syekh Raisuni kan, ketua urusan ulama. Syekh Raisuni yang bagi ucapan tadi itu dia menggantikan Syekh Yusuf Al-Qardawi sebagai ketua urusan ulama dunia. Okey, semua ulama-ulama ni dia pakai kopiah. Sebab apa? Sebab Rasulullah memang pakai kopiah sepanjang masa. Jadi kopiah itu dia punya tanda kepada seseorang itu menjaga siqahnya, dan dia termasuk dalam golongan orang yang boleh dipercayai. Memakai menutup aurat, memakai baju bagi ustaz-ustaz ataupun bagi orang-orang yang bidang agama ni, seeloknya dia akan pakai baju tangan panjang kan, dia tak akan pakai baju tangan pendek. Kalau saya di sekolah dulu, saya dulu belajar di Batak Mahmud, kalau pakai baju tangan pendek ni memang jatuh siqah lah. Sebab baju tu juga ustaz ni dia kena pakai baju tangan panjang. Sebab orang akan nampak select bila ustaz dia pakai baju tangan pendek. Tak tahulah sekarang ni sebab ustaz ni macam-macam kan. Ustaz sekarang dah tak macam ustaz dulu, macam ustaz Don kan, pakai cap, pakai baju tangan pendek, pakai kadang-kadang pakai seluar string, pakai kasut ni. Dia tak buat image adalah image siqah tu tak ada seperti mana ulama-ulama dulu. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu dia menjaga dari sudut image tersebut. Termasuklah makan di tepi jalan. Kamu tak akan jumpa ulama yang makan di tepi jalan, gerai-gerai tepi jalan, sebab dia boleh menjatuhkan siqah. Kalau Imam Bukhari cari hadis, nampak orang ni makan tepi jalan, dia memang tidak diterima hadisnya. Sebab makan di tepi jalan ni dia level orang awam lah. Orang awam boleh lah makan tepi jalan, tapi ulama dia kena jaga. Ulama dia kena jaga, dia tak boleh makan di tempat terbuka. Bukan kita nak kata eksklusif, tapi dia punya kenapa ulama tak makan tepi jalan? Ini satu soalan juga. Kenapa ulama ataupun orang alim tak makan tepi jalan? Sebab dia biasanya dia tak makan makanan yang dijual. Dia akan makanan yang dimasak sendiri. Puncanya adalah untuk memastikan kehalalan makanan tersebut. Kalau kita pergi makan di kedai kan, kat luar, makan tepi jalan, confirm ke halal? Betul ke dia ambil daripada sumber yang halal? Betul ke dia basuh bersih makanan tersebut? Kadang-kadang yang minta maaf lah kalau ada ayah parent yang berniaga tepi jalan ke apa, saya minta maaf. Tapi kadang-kadang persepsi bila kita nampak orang yang berjual tepi jalan ni, dia tidak mengambil berat dari sudut kebersihan makanan, kebersihan gerai dan sebagainya. Kalau dari dulu, ulama-ulama dulu memang tak makan. Saya pernah dengar sendiri daripada ahli keluarga Tuan Guru Dr. Harundin. Dia tak makan. Masa awal dululah. Bila dah tua-tua ni sikit, dia jadi linear sikit, dia dah mula makan di kedai-kedai. Kalau dulu masa awal dia, masa dia muda-muda dulu, masa dia siapkan PhD dia dulu, masa dia awal berdakwah, masa dia terlibat dengan rawatan perubatan Islam, dia tak makan di luar. Hatta di rumah kawan-kawan pun, di rumah ni pun dia tak makan. Kalau dia terpaksa bermusafir 2-3 hari, dia akan bungkus makanan. Dia akan bawa makanan daripada rumah. Contohnya nasi dan juga lauk, telur dan sebagainya. Dan dia tak pernah makan di rumah orang. So ada sahabat-sahabat dia tanya, kenapa tak makan? Kenapa Ustaz tak makan di ini? Jawapan dia nak elakkan syubhah. Jawapan dia nak elakkan syubhah. Kalau nasi yang masak rumah confirm tak ada syubhah. Beras dia beli, masak, isteri dia masak lauk dan boleh makan. Sampai ke tahap tu orang dulu, ulama dulu dia menjaga darah daging lah daripada benda-benda yang haram. Itulah kullu masabata min haram fannaru aula bih. Setiap satu yang tumbuh dalam daging kita daripada sumber yang haram, maka neraka lah yang layak bagi dia. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dulu dia ada karamah. Sebab dia betul-betul jaga bab makanan ni. Memang tak akan makanlah tepi jalan dan sebagainya. Itu contoh adalatul rawi. Contoh ni kita boleh lihatlah dalam banyak kisah. Kalau kamu baca bibliografi Imam Al-Bukhari sendiri, bila dia nak dapatkan hadis kan, dia tengok ada orang tu dia pernah pergi nak dapatkan tadi dari satu tempat yang jauh, tiba-tiba dah sampai waktu petang, dia nak pergi tindak ternakan dia balik ke kandang. Dia buat apa? Dia ambil batu-batu kecil, dia buat seolah-olah bagi makanan. Kemudian binatang dia pakat datang dan dia halau masuk dalam kandang. Imam Al-Bukhari nampak tindakan perawi hadis tersebut buat macam tu.
terus ditolak periwayatan daripada orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia menipu binatang. Binatang je yang dia tipu. Tapi Imam Al-Bukhari terus tolak periwayatan daripada perawi tersebut. Kamu boleh bayangkan kenapalah seluruh ulama semua bersepakat, ijma' ulama yang mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari adalah as-sahhul kitab fil ard ba'da al-Quran. Kitab yang paling sahih atas muka bumi selepas Al-Quran adalah kitab Al-Bukhari. Dan siapa yang mendustakan hadis dalam Bukhari itu murtad. Kamu boleh tengok pendetilan Imam Al-Bukhari sampai ke tahap orang yang menipu binatang pun dia dah tolak. So yang betul-betul dia masukkan dalam kitab Al-Bukhari ni betul-betul daripada sumber yang sahih. Dari perawi yang boleh dipercayai. Sebab dia nak masukkan yang betul-betul dapat lafaz tu daripada Rasulullah tanpa ada apa-apa penyelewengan. Dan kalau ada unsur sikit-sikit macam perawi tadi tu, dia memang ulama, memang orang yang besar, ilmunya yang tinggi, tapi hanya sekadar bab binatang ternakan tu dia bermudah-mudahan, terus dia ditolak dari sudut periwayatan. So yang mana yang Imam Al-Bukhari masukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu yang betul-betul sahih. Dan setiap hadis yang dibawa tu, orang boleh bayangkan dia akan bersolat, dia akan bersihkan diri dia akan mandi dan juga dia akan solat istikharah, solat sunat 2 rakaat bagi setiap hadis yang dia bawa masuk dalam kitab dia tu. So kalau dia dah istikharah, dia dah buat solat sunat, kalau dia rasa tenang, barulah dia masukkan. Kalau dia rasa ragu-ragu, Allah ilhamkan dia keraguan terhadap hadis tersebut, dia tak akan masukkan. Dan dalam Sahih Al-Bukhari ada 6,000 lebih hadis yang disaring lebih daripada 150,000 hadis. Boleh bayangkan satu hadis dia solat 2 rakaat, berapa puluh ribu kali dia solat, berapa puluh ribu kali dia bermunajat kepada Allah untuk masukkan. So yang dimasukkan dalam tu, alhamdulillah ijma' ulama mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih atas muka bumi. Kalau kamu nak cari balik satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang tak sahih pun susah. Sebab hadis ada 6,000 lebih. Semua nama-nama yang dimasukkan tu adalah nama-nama yang telah disaring dengan ketat dan akhirnya diterima. Okay. Imam Al-Bukhari kalau kamu tengok dari sudut sejarah kehidupan dia pun memang pelik lah, ajaib juga. Sebab dia lahir buta. Imam Al-Bukhari lahir buta matanya. Okay. Tapi mak dia doa untuk dia pada umur dia 5 tahun. Doa setiap hari pada Allah SWT, ya Allah, kembalikan, sembuhkan mata anak dia. Dan berkat doa mak dia tu, dia dapat celik. Boleh baca dalam kisah biografi Imam Al-Bukhari. Daripada seorang anak yang lahir buta, akhirnya dapat celik balik dengan doa ibu dia, dan dia jadi seorang ulama yang hebat. Imam Al-Bukhari berasal daripada mana? Uzbekistan. Bukhara. Dia bukan Arab dia orang Rusia, orang Chechen. Orang kulit putih macam Mat Saleh di Rusia. Okay. Saya nak cerita apa tadi? Adalah turawi, keadilan perawi. Itu syarat yang kedua. Ketat. Okey, syarat yang pertama tadi ittisal sanad bersambung. Yang kedua, perawi yang adil. Kemudian ada musyaz, ada mu'illah. Tidak ada syaz dan juga tidak ada perawi yang adil, ittisal sanad, adalah turawi. Adabtu, sebelum tu dhabit. Adabtu, dhabit. Dhabit tu maksudnya apa? Dhabit tu maksudnya tepat. Okey, syarat sahih ada 5. Ittisal sanad bersambung. Yang kedua adalah keadilan perawi, adil, tidak fasik. Yang ketiga adalah ad-dhabtu, dhabit. Dhabit tu maksudnya tepat. Dhabit ada 2, boleh bagi kepada dhabit dhabit sadri, kemudian dhabit kitabi. Satu dhabit sadri, dada ataupun ingatan. Satu lagi dhabit kitabi, penulisan. Okey. Dia ada dhabit maksudnya ketepatan. Dia boleh ingat exactly word by word apa yang disebut oleh Nabi tersebut daripada Rasulullah, perawi-perawi sampailah kepada pengarang kitab. Tak berubah walaupun satu huruf, tak berubah walaupun satu ayat, satu baris ataupun satu huruf, tidak berubah. Itu memang betul-betul dhabit. Okey, boleh faham Satu lagi dhabit kitabi, penulisan. Okey. Tapi kebanyakannya yang kita nilai ni adalah dari sudut ingatan lah.
Jadi sodrinya tu, ingatannya tu sangat-sangat kuat, tidak berubah walaupun satu huruf ataupun satu perkataan. Okey. Dan sekiranya perawi tersebut kurang dobitnya, terlupa sedikit ataupun kurang ingatan ataupun kurang dari sudut penulisan, apa yang akan berlaku kepada hadis tersebut? Dia menepati semua syarat tadi. Sanad dia bersambung, perawinya adil, dia tidak ada syaz, tidak ada illah, tetapi dari sudut dobit dia ada sedikit dia terlupa, tertukar baris, tertukar huruf, tertukar perkataan. Maka hadis itu asalnya sahih terus jadi hadis hasan. Okey. So definisi hadis hasan adalah hadis-hadis yang menepati hadis ciri-ciri hadis sahih kecuali pada kedobitan perawi. Perawi tersebut kurang dobit, maka dia terus jadi hadis hasan. Okey, ini kamu kena ingat Ciri hadis sahih ada 5. Pertama, sanad bersambung. Yang kedua, keadilan perawi. Yang ketiga, dobit, tepat dari sudut ingatan dan juga tepat dari sudut tulisan. Kemudian ghairu syaz dan ghairu illah, ataupun adamu syaz, adamu illah. Syaz, tidak ada syaz ni adalah tidak ada keganjilan. Adamu syaz ataupun ghairu syaz, tidak ada benda-benda yang ganjil. Contohnya semua riwayat solat sehari semalam 5 waktu. Tiba-tiba seorang perawi ni siqah, dipercayai, memang adil, dobit dan sebagainya. Tiba-tiba diriwayatkan bahawa solat sehari semalam 3 waktu. Maka riwayatnya adalah syaz, maka kita tolak riwayat tersebut. Walaupun dia adalah menepati ciri-ciri sahih yang lain. Okay, syaz ni maksudnya dia rare lah, dia rare daripada orang lain. Dia ganjil, dia pelik daripada orang lain. Maka kalau pelik, terus kita tolak. Hadis itu terus tak jadi hadis yang sahih. Dan yang kelima tadi, adamu illah ataupun ghairu illah. Tidak ada penyakit padanya. Ini yang saya sebutkan sebelum ni. Penyakit hadis ini adalah penyakit yang kita orang biasa, orang awam tak tahu apa sakit dia, apa penyakit ataupun apa kecacatan yang ada pada hadis tersebut. Okey, dia ada kecacatan dari sudut lafaz, dari sudut sanad, matan dan sebagainya. Tapi kecacatan tu hanya diketahui oleh orang yang bidang mahir dalam bidang hadis sahaja. Okey. So macam mana kita nak tahu illah satu hadis? Kita kena rujuklah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama hadis. Dia akan bagi tahu hadis ni walaupun secara zahir nampak tepat. Okey. Perawi dia tak ada masalah, matan pun tak ada masalah, lafaz maksud pun tak ada masalah. Tapi perawi ini kata dia adalah berpenyakit, ada kecacatan. Biasanya memang ada kecacatan. Cacat tu maksudnya walaupun senarai sanad dia sebagai contoh, sanad-sanad di kalangan orang-orang yang siqah, tetapi rupanya bila kita semak individu ni tidak pernah berjumpa dengan individu yang satu lagi. So mustahil akan berlaku penerimaan satu hadis. Contohnya hadis ini diambil daripada seorang ulama di Iraq. Diambil daripada Imam Malik yang berada di Madinah sebagai contoh. So dia kata dia ambil hadis tu daripada di Mesir, di Baghdad sebagai contoh, di Iraq ataupun di Mesir. Sedangkan Imam Malik sendiri tak pernah keluar daripada Madinah. Okay, so hadis itu walaupun secara zahir nampak macam sahih keseluruhannya, tetapi bila dianalisis oleh pakar-pakar hadis, maka ada kecacatan, iaitu dia tersalah buat hadis palsu, hadis-hadis yang dia tersalah masukkan perawi. Kononnya hadis itu diterima di Mesir, sedangkan Imam Malik tak pernah keluar daripada Madinah, dan ulama yang satu lagi pula duduk di Iraq, di Baghdad. So kes-kes macam ni berlaku. Kita orang biasa tak dapat nak trace, biasa ulama yang dapat trace hadis. So itu syarat satu hadis tu jadi sahih. Dia kata ada 5 syarat dia. Sanad bersambung. Okey, kenapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dikira sebagai kitab sahih? Manakala kitab Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah tak dianggap sebagai kitab sahih. Dia dianggap sebagai sunan saja. Sebab kaedah penapisan dia tidak setepat ataupun seketat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okay, Imam Muslim ni murid dari Imam Al-Bukhari. Imam-imam yang lain, Imam Tirmizi juga murid dari Imam Al-Bukhari. Okay, tapi dia orang ni tidak seketat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, kemudian di antara Imam Al-Bukhari dan Muslim, kenapa Imam Al-Bukhari duduk di tempat yang pertama, di ranking yang pertama, dan Imam Muslim duduk di ranking yang kedua? Itu pun ada sebab juga.
Okey, kalau kita susun balik dari sudut ranking kitab-kitab kutub sittah ni, Bukhari di atas, Bukhari nombor 1, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Daud, yang keempat Tirmizi, yang kelima An-Nasa'i, yang keenam Ibnu Majah. Itu bukan saja-saja susun itu memang berdasarkan kepada susunan yang disepakati oleh para ulama. Al-Bukhari nombor 1, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Daud, yang keempat Tirmizi, yang kelima Nasa'i, dan yang keenam adalah Ibnu Majah. Daripada 6 ini, 2 dianggap paling sahih. Yang keempat lagi adalah sunan yang sahih ataupun yang muktabar, yang diketuai oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Imam Bukhari dan Muslim dua-dua adalah kitab yang sahih. Tapi apa bezanya? Kenapa Bukhari duduk di atas? Perbezaannya adalah pada syarat yang pertama sahih, syarat kesahihan tadi, iaitu ittisal sanad. Seperti mana yang saya telah jelaskan dalam kuliah sebelum ni, beza antara Bukhari dan Muslim adalah pada syarat ittisal sanad. Sebab syarat ittisal sanad Al-Bukhari dia mensyaratkan adanya liqa', pertemuan. Manakala Imam Muslim hanya mensyaratkan ittisal sanad sekadar hidup sezaman sahaja. Okey, hidup sezaman. Jadi macam mana nak tahu hidup sezaman? Tengok pada tarikh wafat. Okey, so tarikh wafat dia dengan tarikh wafat yang menerima hadis dengan tarikh wafat tok guru dia sama tahun. Jadi kita boleh katakan dia adalah hidup sezaman. Cukup sekadar tu. Imam Muslim takat tu je. Imam Bukhari tak terima lagi. Tu nak kata Imam Bukhari punya tafsir memang ketat sebab dia pastikan bukan hanya hidup sezaman tapi kena ada bukti liqa', bukti pertemuan tersebut. Okey, contohnya kalau kamu dengan Tan Sri P. Ramlee pernah hidup sezaman ke? Tak pernah lah kan, sebab P. Ramlee mati tahun bila, kamu lahir pun tahun bila. Kamu lahir tahun bila? 90-an. Berapa? 97? Kamu lahir tahun bila? Ada seorang boleh jawab tak? 2001. 2001? Kamu lahir tahun 2001 lah? 2001 saya baru ambil SPM. 2001. Okey. So P. Ramlee dah mati sebelum tu lagi kan? So mustahil lah kamu hidup sezaman dengan P. Ramlee sebab tengok tarikh wafat tarikh mati P. Ramlee dengan tarikh kamu lahir dah tak sama. So itu memang tak terima lah. Imam Muslim sekadar tu je, dia semak tarikh wafat ulama, so dia boleh terima. Okey. Imam Al-Bukhari dia mensyaratkan liqa', sebab walaupun hidup sezaman tak sepertinya pernah berjumpa. Macam kamu dengan saya kan, hidup sezaman kan, tapi kita tak pernah berjumpa. Imam Bukhari tak terima. Kalau tak ada Google Meet lah, sekarang dah ada Google Meet, okey lah. Sebab kita pernah bersuah muka ni, kira pernah liqa' lah. Kalau dulu, kalau kena lockdown, tak pernah jumpa, mustahil kamu ambil hadis daripada saya ambil hadis daripada kamu sebab hidup sezaman tapi tak pernah berjumpa. Sedetail itu Imam Al-Bukhari tengok dari sudut penerimaan satu hadis, maka itulah yang membezakan Imam Bukhari duduk di depan. Okey, macam sekarang lah kita kata kita tak pernah kita pernah berjumpa dengan siapa sekarang yang famous kumpulan BTS. Pernah jumpa ke? Minat BTS ke? Saya tak minat. Saya tengok orang pakat duk viral BTS. Okey. Kamu hidup sezaman dengan BTS tapi tak pernah jumpa. Imam Bukhari tak terima walaupun kita hidup sezaman. Kalau Imam Muslim terima dah. Sebab cukup sekadar hidup sezaman. Tapi bagi Imam Bukhari benda tu adalah sangat crucial. Dia tak akan membenarkan. Sebab hidup sezaman pun tak pernah jumpa juga dengan COVID-nya, dengan BTS duduk di Korea, kita duduk di Malaysia. Sebila nak jumpa kan. Jadi sedetail itu Imam Al-Bukhari menitik beratkan dari sudut ittisal sanad tersebut. Okey, saya kira kamu semua dah clear. Itu definisi hadis sahih. Kemudian kita tengok kepada definisi hadis hasan. Kenapa hadis itu jadi hadis hasan? Seperti mana yang saya beritahu tadi, hadis hasan ini adalah hadis yang menepati semua ciri-ciri hadis sahih tadi. Sanad bersambung, adalatul rawi, kemudian tiada syadz, tiada illah, tetapi dia bermasalah dari sudut dhabit. Dia tidak dhabit. Okey, dia bermasalah dari sudut dhabit. Semua ciri-ciri lain dia dah penuhi. Maka satu saja dari sudut ingatan, mungkin salah seorang perawi itu tak dhabit, dia terlupa salah satu perkataan, tertukar baris pun boleh, tertukar perkataan pun boleh, tertukar penulisan pun boleh
menjatuhkan dia daripada seorang yang dhabit kepada kurang dhabit. Jadi kalau hadis itu kurang dhabit, maka dia tu jadi hadis hasan. Sebab itulah hadis hasan itu tinggi juga dia punya martabat, sebab dia memenuhi kelima-lima ciri hadis sahih tadi, cuma dia kurang sikit pada dhabit je. Tu je yang bezakan dia jadi hasan. Jadi kau boleh bayangkan, kalau yang sahih ni betul-betul power lah, betul-betul sahih. Kalau slack sikit kat dhabit, tu boleh jadi hasan. Okey, kemudian kita tengok balik kepada pembahagian hadis sahih dan hadis hasan kepada sahih li zatihi dan sahih li ghairihi, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hasan li zatihi? Hasan li zatihi macam sahih li zatihi lah. Sebab body hadis itu sendiri adalah hasan. Sebab dia adalah hadis yang menepati semua ciri hadis yang sahih, tapi dikurang sikit pada dhabit, maka dia tu jadi hasan. Maka dia adalah hasan li zatihi. Dia ada jadi hadis hasan disebabkan oleh diri dia sendiri adalah dalam kategori hasan. Kemudian di bawah hasan li zatihi kita ada hasan li ghairihi. Kenapa dia ada hasan li ghairihi? Sebab dia bukan hasan asalnya. Dia adalah hadis yang sebelah je, iaitu hadis yang dhaif. So, hadis yang dhaif, apa maksud hadis yang dhaif? Hadis yang dhaif ni adalah hadis yang tidak menepati ciri-ciri hadis hasan. Maka dia adalah hadis dhaif. Macam yang tadi hasan tu dia menepati tiga ciri-ciri hadis sahih, tapi dia kurang kat dhabit je. Kalau hadis dhaif ni hadis yang tak menepati hadis sahih, maka dia adalah hadis dhaif. So dia kuranglah salah satu daripadanya. Dia tak dhabit, ataupun dia syaz, ataupun dia tak sambung sanad, maka dia akan jadi hadis yang dhaif. So hadis yang dhaif ni dia boleh ada chance nak jadi hadis yang hasan. Tetapi paling tinggi dia boleh pergi adalah hasan li ghairihi saja. Dia takkan boleh pergi pada sahih lah. So hadis hasan li ghairihi adalah asalnya ada hadis dhaif yang dinaik taraf kepada hadis hasan li ghairihi disebabkan ada syawahid, ada pembantu, ada backup daripada hadis-hadis lain yang sama-sama hasan, ataupun yang hadis-hadis lain yang sahih yang backup kepada hadis tersebut. So dia naiklah jadi hasan li ghairihi. Okey. Kemudian hasan li zatihi tadi dia ada chance untuk nak jadi sahih. Macam mana dia nak jadi sahih? Dia ada hadis-hadis sahih yang lain yang backup dia, yang bantu dia, yang jadi syawahid kepada dia. Maka hadis hasan li zatihi ataupun hadis hasan itu dia akan mampu naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Okey, hadis sahih li ghairihi disebabkan oleh syawahid ataupun sokongan penguat daripada hadis-hadis sahih yang lain. So kau boleh nampak flow dia adalah yang tertinggi sekali adalah hadis sahih, iaitu sahih li zatihi. Dia adalah sahih pada diri dia, pada zat dia sendiri. Kemudian bawah pada sahih li zatihi dia ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ni adalah hadis hasan yang naik taraf daripada hasan kepada sahih li ghairihi sebab ada syawahid, ada backup yang membantu dia. Okey, kemudian kita ada hadis hasan itu sendiri, hadis yang memenuhi kesemua syarat-syarat hadis sahih tapi diselect kurang sikit dari sudut dhabit perawi, maka dia jadi hadis yang hasan. Kemudian bila hasan, kita juga ada hasan li ghairihi, iaitu hadis yang dhaif yang dinaik taraf kepada hadis hasan li ghairihi. Dia asalnya adalah dhaif, kemudian naik jadi sahih, naik jadi hasan disebabkan ada backup daripada hadis hasan yang lain, maka dia naik jadi hadis yang hasan li ghairihi. Okey, boleh faham Kemudian flow yang terakhir yang di tepi sekali itu adalah hadis yang mardud, yang ditolak. Okey, mardud ni ada dua sepatutnya, ada dhaif dan juga maudhu'. Sebenarnya ada perbahasan juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dhaif itu sebenarnya duduk di bahagian maqbul. Okey. Hasan, sahih, hasan dan juga dhaif. Kemudian mardud tu di bawahnya adalah maudhu'. Tapi dalam konteks pembahagian ni kita bahagikan kepada dua, dan mardud yang dimaksudkan di sini bukanlah tolak 100%. Mungkin kita boleh tolak dari sudut perbahasan berkaitan dengan akidah, perbahasan berkaitan dengan hukum hakam, maka kita kena tolak hadis yang dhaif sebab dia dalam kategori dia, sebab dia bermasalah, dia tak menepati ciri-ciri hadis yang sahih. Kita betul-betul kita nak tapis dengan ketat sebab benda ni melibatkan syariat Islam. Okey, sebab hadis adalah syariat Islam, sumber syariat selepas Al-Quran. Jadi kalau ada selek sikit maka dia jadi dhaif, maka dalam dhaif tu kita kena tolak. Tapi tolak di sini dalam bab akidah,
bab hukum hakam dan bukan bab muamalat dan bab baik yang lain. Sebab tu nanti kamu akan jumpa banyak hadis-hadis dhaif dalam instrumen muamalat yang diamalkan dalam perbankan Islam sekarang. Sebab dia memang dhaif lah, tak adalah sebab dulu mana ada bank kan. Jadi tak adalah hadis-hadis sahih tentang pelaksanaan instrumen-instrumen di bank. Dan perbankan Islam yang ada sekarang ni pun adalah berdasarkan daripada perbankan konvensional yang disadurkan dengan kewangan Islam, dipulih balik, tapi sistem asalnya adalah daripada sistem ribawi juga, daripada asas fiat money, daripada asas pembentukan bank, daripada wang yang tidak berasaskan kepada disandarkan kepada nilai emas. Tu kamu dah belajar sebelum ni. Tragedi Bretton Woods, kenapa bank itu ditubuhkan, kenapa ada wang kertas, semua tu asas-asas daripada ribawi, dan daripada asas-asas ribawi ni dibentuk bank. Kemudian baru ada kesedaran perbankan Islam, so kita sadurkan Islam itu atas acuan asalnya yang bukan Islam. Jadi nak cari dalil yang betul-betul menjadi asas yang kukuh memang tak ada, kecuali kita cari hadis-hadis yang ada, termasuk hadis dhaif, dimasukkan as long as benda tu boleh justify kepada keharusan penggunaannya. Itu yang kita ada hadis dhaif tersebut. So dhaif tu maksudnya lemah. Dia masih lagi hadis tetapi lemah. Dan kenapa dia jadi dhaif? Sebab dia tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Okey. Dan dhaif yang teruk adalah dhaif yang pertama, gugur sanad. Gugur sanad tu maksudnya sanad dia terputus. Maka dia itu dikategorikan sebagai dhaif yang ditolak. So, bayangkan di antara sanad daripada Rasulullah sampai kepada Imam Al-Bukhari, Bukhari tak adalah, mungkin dalam Sunan Ibnu Majah seperti contoh. Daripada Rasulullah sampai kepada Imam Ibnu Majah, di tengah-tengahnya ada sanad hilang. Hilang seorang perawi di peringkat tabi'in. Daripada tabi'in tu kepada sahabat Nabi. So tak logik lah kan? Takkanlah tabi'in ni boleh hidup sezaman dengan sahabat, sebab dia takkan berjumpa lah kan, sebab dia satu tabaqat yang berlainan. So maka dia akan jadi hadis dhaif yang ditolak bila gugur sanad. Terus ditolak. Yang kedua, tuduhan terhadap perawi, maksudnya tuduhan berdusta dari sudut jarh wa ta'dil tadi. Itu juga akan dikira sebagai sebab kepada hadis itu ditolak dari sudut periwayatannya, dari sudut kedhaifannya tu. Okay, so dhaif yang dimasukkan dalam mardud ni adalah dhaif yang ditolak, yang kita namakan sebagai syadidud dha'fi, terlampau lemah, syadidud dha'f, terlampau lemah. Macam mana terlampau lemah? Sebab perawi dia pun kena tuduh dusta. Kena tuduh tu bukan tuduh tak betul lah, memang betul. Dalam jarh wa ta'dil dijarahkan oleh para ulama sebagai orang yang berdusta, yang kaki tipu dan sebagainya. Dan kemudian di dalamnya juga ada yang gugur sanad dan sebagainya. Okey, sebenarnya di bahagian bakul tu ada lagi pembahagian dhaif yang diterima dan dhaif yang ditolak. Dhaif yang diterima tu mungkin sekadar tidak menepati ciri hadis sahih, tetapi dia tidak syadidud dha'f, dia tak terlampau dhaif. Dia hanya dhaif biasa-biasa je. Okey, dhaif yang melampau inilah yang ditolak. Okey, kemudian di bawah mardud tu patutnya ada hadis yang maudhu'. Tapi mungkin tak dimasukkan dalam pembahagian ni sebab confirm lah maudhu' tu tak masuk kan, sebab palsu. So palsu tu tak dikira sebagai hadis. Cuma untuk kita faham, walaupun dhaif itu masih lagi dianggap sebagai hadis Nabi, cuma dia lemah. Compare tu yang sihat, yang ni yang lemah. Kalau palsu memang terus bukanlah daripada hadis, dia adalah satu yang dicipta. Okay, so bagi kumpulan yang bentang tentang hadis dhaif, boleh bentangkan tentang kategori, pendefinisian kategori. Kemudian dhaif tu boleh bagi kepada dua, dhaif yang diterima, dhaif yang ditolak. Kemudian boleh juga bentangkan tentang syarat-syarat penerimaan hadis-hadis yang dhaif. Sebab tak semua ulama kata hadis dhaif ni kena tolak. Ada yang kata hadis dhaif ni boleh diterima. Ada beberapa syarat yang diletakkan oleh para ulama. Hadis dhaif ni boleh diterima kecuali pada urusan ataupun perkara yang melibatkan hukum hakam dan juga akidah. Tidak boleh ditolak sepenuhnya hadis yang dhaif.
Sebab kalau bincang buat soal akidah, kita perlukan hadis yang sahih. Kalau bincang soal hukum hakam, maka perlu disandarkan pada hadis yang sahih. Tetapi pada urusan melibatkan muamalat, fadail amal dan sebagainya, melibatkan kehidupan seharian, contohnya tentang zikir-zikir ataupun amalan-amalan sunat, itu kita boleh bersandarkan kepada hadis yang dhaif. Tak ada masalah. Sebab dia masih lagi hadis. Dia masih lagi hadis, cuma sumbernya dipertikaikan tidak menepati 5 syirik tersebut. Okey. Kalau yang melibatkan hukum hakam, contohnya hukum melibatkan hukum-hukum qisas ke, hudud ke, ataupun hukum berkaitan dengan puasa, zakat, haji dan sebagainya, maka kita perlukan dalil yang betul-betul sahih. Kita tolak apa-apa dalil yang dhaif sebab dia melibatkan hukum. The same goes to akidah. So kalau melibatkan akidah, mestilah kita rujuk kepada hadis-hadis yang betul-betul sahih sebab dia melibatkan akidah. Kalau dhaif, sebab dhaif ni dia ada pertikaian pada salah satu daripada syarat, maka kita bimbang boleh merosakkan akidah umat Islam, sekiranya kita rujuk pada hadis yang tidak sahih. Okey. So saya rasa semua boleh clear. Okey, satu lagi yang saya nak jelaskan adalah kebiasaannya perbincangan kita bila kita tengok kita hanya fokus kepada darjat, pembahagian dari sudut darjat kekuatan hadis. Okey. Sama ada dia sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Okey, tak ada masalah. Dan itu merupakan antara jis utama perbincangan dalam ulumul hadis, dalam bidang hadis, iaitu melihat dari sudut kesahihan suatu hadis, sama ada dia diterima ataupun ditolak. Okey. So apa guna pembahagian yang tadi tu dari sudut pembicara ataupun dari sudut jumlah perawi? Kamu kena ingat bahawa ketiga-tiga ni dia perlu digabungkan. Dia perlu cross antara satu sama lain. Okey. Contohnya hadis sahih. Ada hadis sahih yang mutawatir, ada hadis sahih yang ahad. Dia hadis sahih dari sudut darjat dia adalah sahih. Tapi dari sudut jumlah perawi ada yang mutawatir dan juga ada yang ahad. Contohnya hadis sahih mutawatir, banyaklah hadis-hadis yang ada ni semua hadis-hadis sahih yang mutawatir. Okey. Kalau hadis sahih yang ahad, hadis innamal a'malu binniyat itulah. Okey, itu contoh. Dia adalah hadis yang sahih tapi dari sudut jumlah perawi dia dalam kategori ahad, iaitu seorang je riwayat dari setiap tabaqat sampai kepada Rasulullah hanya seorang saja. Okey. The same goes to pembicara tadi. Hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi pun bukan semua boleh terima lah, walaupun dia adalah hadis yang lafaz daripada Allah, pembicaranya ataupun ayatnya atau lafaznya daripada Rasulullah. Hadis qudsi juga tertakluk kepada sama ada dia mutawatir ataupun ahad, dan sama ada dia makbul ataupun mardud. So hadis qudsi kita kena tengok juga. Kalau hadis qudsi ni sahih, maka kita bolehlah terima dia. Kalau hadis qudsi ni mardud ataupun dhaif, kita kena hati-hati sebab kalau isu yang dibicarakan adalah isu akidah, maka dia tak diterima. Okay, hadis qudsi juga ada hadis qudsi yang mutawatir, ada hadis qudsi yang ahad. Okay, begitu juga dengan hadis maudhu', ada marfu', maqtu' dan juga mauquf. Okey, ada mauquf yang sahih, tapi kalau mauquf dan maqtu' ni kita tak bicaralah, kita tak kategorikan sama ada dia mutawatir ahad ataupun maqbul dan mardud. Okey. So sahih pun ada mutawatir, ada sahih yang ahad. Hasan pun ada hasan mutawatir, ada hasan ahad. Dhaif pun ada yang dhaif mutawatir, ada yang dhaif ahad. Qudsi pun sama. So dibahagikan ini adalah pembahagian mengikut kategori orang yang membicarakan hadis, kategori jumlah perawi dan juga kategori darjat kekuatan. So kalau kita boleh faham gambaran hadis ini, maka kita tahu bila orang sembang bab hadis, dia kata alah hadis ni hadis ahad. So kita tak ada masalah. Kita boleh kata okey, tak ada masalah hadis ahad pun. Tapi nak tengoklah dia sahih ke tak, kan? Kalau dia hadis ahad tapi dia dhaif, still tolaklah. Tapi kalau hadis ni hadis ahad tetapi dia sahih, so tak ada masalah untuk kita terima. Cumanya dari sudut perbincangan dalam ilmu hadis, kebanyakan hadis ahad adalah hadis yang dhaif dan juga maudhu'. Sebab sikit orang yang meriwayatkan ni dia terdedah kepada penipuan. Jadi dalam banyak-banyak orang kan, takkanlah seorang je dengar kan. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat itu special case lah, memang Sayyidina Umar dia dengar. Dari sudut logik akal, jaranglah Rasulullah cakap satu benda tu kepada seorang saja dan wali sahabat lain tak dengar, tabi'in lain tak dengar. Sebab tu kebanyakan
hadis ahad adalah hadis yang dhaif dan juga maudhu'. Tetapi kita kena hati-hati, tak semestinya hadis tu ahad maka dia tidak sahih. Ada kemungkinan dia sahih, ada kemungkinan dia hasan, ada kemungkinan dia dhaif dan juga ada kemungkinan dia adalah maudhu'. Ahad mutawatir ni hanya dari sudut jumlah perawi. In term of dia punya level penerimaan itu bergantung kepada darjat tersebutlah, sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Okey. Dan itu jugalah dalam pembukuan hadis, kalau kita tengok kenapa kitab-kitab ni diletakkan berdasarkan kepada darjat-darjat tersebut, sebab itu menjadi rujukan macam kutubus sittah, 6 kitab hadis yang utama, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ini 6 yang disepakati. Ada juga kutubus tis'ah, kitab 9. So 6 tambah lagi 3 kitab, antaranya Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan juga Sunan Daruqutni. Ada yang kata Muwatta' Malik, Sunan Ahmad dan apa nama satu lagi. So ada khilaf di kalangan para ulama hadis. Tapi yang sepakat 6 kitab yang utama adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Okey. Itu satu. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi adalah level-level berdasarkan kepada kitab. So, ada satu lagi level kesahihan satu hadis. Ada tujuh bahagian, 7 level. Macam yang tadi, level kitab ada 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. So ada 6. Tapi dari sudut level kesahihan satu hadis, dia ada 7. Apa level yang pertama adalah level yang tertinggi. Hadis ni dianggap hadis yang paling sahih atas muka bumi bila mana dia adalah akhrajahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. So ini level yang paling tinggi. Okey, level paling tinggi hadis yang sepakat antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tengok hadis ni adalah kitab Bukhari dan juga ada kitab dalam kitab Muslim. So hadis ni memang hadis yang paling power lah atas muka bumi. Okey, ataupun kita kata akhrajahu fi sahihain. Diriwayatkan dalam kedua-dua kitab sahih, ataupun akhrajahu syaikhaini, diriwayatkan oleh dua orang syekh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah level yang paling tinggi. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Level yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari sahaja. Okey, boleh faham kan? Yang paling tinggi sepakat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Bukhari sahaja. Dan yang ketiga adalah hadis Muslim sahaja. Okey. Yang keempat, hadis yang menepati syarat Imam Al-Bukhari dan syarat Imam Muslim. Itu yang keempat. Dia tak ada dalam Bukhari, dia tak ada dalam Muslim. Tapi hadis ni mungkin ada dalam Sunan Abu Daud. Tetapi bila kita buat penyelidikan, bila kita teliti hadis tersebut, hadis ni menepati syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia duduk di level yang keempat. Boleh faham? Kemudian yang kelima, hadis yang menepati syarat Imam Al-Bukhari sahaja. Dan yang keenam, hadis yang menepati syarat Muslim sahaja. Dan yang keempat, yang ketujuh adalah hadis yang menepati syarat sahih tetapi tak ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Boleh ya? So itu adalah 7 level kesahihan satu hadis. Yang first, saya ulang balik, yang first adalah hadis ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu sahihain, akhrajahu fi sahihain, akhrajahu syaikhain ataupun rawahul Bukhari wal Muslim. Ini memang paling power lah. Kamu tak boleh nak petikaikan. Kok mana pi pun memang ni yang paling power. Yang ke bawah daripada dia adalah Bukhari saja. Yang bawah daripada Bukhari adalah Muslim. Bawah daripada Muslim adalah hadis itu tak ada dalam Bukhari dan Muslim tapi menepati syarat sahih Imam Al-Bukhari dan syarat sahih Imam Muslim. So hadis itu mungkin ada dalam kitab-kitab yang lain tapi bila semak, dia macam dia menepati syarat yang Bukhari letak dan syarat yang Muslim letak tepat. Kemudian hadis yang menepati syarat Imam Al-Bukhari saja. Yang keenam, hadis yang menepati syarat Muslim saja. Dan yang ketujuh yang menepati syarat tadi, 5 syarat tadi tapi tak ada dalam Bukhari dan juga tak ada dalam Muslim. Ada kemungkinan tak Imam Al-Bukhari terlepas pandang pada hadis-hadis yang lain?
Ada kemungkinan. Sebab Imam Bukhari baru masuk hadis dalam 6,000, 7,000 lebih saja hadis. Takkanlah hadis tu banyak tu je kan. Sebenarnya dikatakan Imam Al-Bukhari menghafal lebih daripada 1 juta hadis. Termasuk sanad dan matannya. Sebab Imam Bukhari ni kalau kamu baca dia punya biografi masa muda tu, dia pernah diuji kan. Orang kata dia ni cerdik pakar hadis. Dia pernah diuji dalam satu majlis, diculang-calingkan bacaan hadis, diculang-calingkan perawi dan sebagainya. Dia siap boleh baca balik. Dia punya power Imam Al-Bukhari ni, dia boleh baca balik. Yang kamu sebut salah ni macam ni. Yang betul dia macam ni. Kalau kita rasa hebat, mungkin kita rasa kita boleh betulkan balik apa yang disebut salah kan. Tapi Imam Al-Bukhari dia boleh hafal balik apa yang orang tu sebut salah dan dia boleh betulkan satu persatu sampai ke tahap itu orang dah boleh iktiraf dia sebagai orang yang boleh sangat-sangat tepat dari sudut ingatan dan dia boleh memastikan hadis-hadis yang dia bawanya adalah hadis yang tepat. Okey. So clear di situ. Ini dari sudut gambaran umum berkaitan dengan hadis. Saya kira penjelasan pada hari ini ni dia boleh menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan tajuk-tajuk assignment kamu lah kan. Tajuk sekitar hadis sahih, hadis Muslim, hadis maudhu', hadis qudsi, apa lagi yang kita bincangkan tadi tu. So itu adalah tajuk-tajuk yang kita bincangkan tadi. Hadis qudsi, hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu', hadis dhaif. Perawi-perawi hadis juga kamu boleh bawakan syarat-syarat ataupun sifat-sifat perawi dan juga kitab-kitab hadis. Saya pun terangkan tadi berkaitan dengan kitab-kitab hadis yang mutawatir. So siapa dapat grup yang dapat tajuk kitab hadis ni senanglah. Bukhari, Muslim, Buduk, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kamu boleh tengok, kamu boleh google saja, banyak pembahasan, banyak sejarah tentang perawi-perawi pun kalau kita comparekan kehidupan kita hari ini dengan kehebatan para perawi tu jauh bezalah. Dari sudut penerimaan hadis, dari sudut periwayatan hadis. Kalau sekarang ni lagilah tak. Mungkin kalau Imam Bukhari hidup zaman kita sekarang ni, semua kita ni fasik semuanya. Dengan suka tengok TV, tengok movie, dengan aurat tak tutup sempurna, dengan tidak menjaga kesifahan seorang ulama, tak menjaga percakapan, menipu banyak. Walaupun kita kata kita berhelah, tapi itu tipulah. Macam ulama tu yang bagi makan makanan sekadar normal lah kan. Kalau kita kan petang-petang belah lembu, belah kambing, ayah kita suruh pergi ambil kan. Panggil-panggil tak dengar, kita rasa alah binatang cukup kan. Kan tak ada masalah nak tipu, tak libat hukum, tak libat apa pun. Tapi setahap itu pun Imam Al-Bukhari jaga dan pastikan sahih. Kalau kita yang hidup di akhir zaman ni memang tak boleh kita nak compare lah dengan apa yang dibuat. Sebab itulah sekarang ni kalau tengok dalam Facebook, kalau tengok dalam ceramah-ceramah, ada orang-orang yang ekstrim, yang wahabi yang ekstrim, yang liberal yang ekstrim, yang mempertikaikan kitab-kitab hadis sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh ataupun mempertikaikan para ulama yang dulu. Kalau dia betul-betul belajar, sebenarnya dia tak akan mampu. Dia tak sepatutnya. Kalau dia belajar, dia tak sepatutnya dan dia tak akan berani untuk mempertikaikan kesarjanaan ulama-ulama terdahulu lah berbanding dia budak-budak sekarang ni kadang-kadang dah baru grad. Iyalah mungkin dia grad Universiti Islam Madinah ataupun Universiti Al-Azhar, tapi tak sebenarnya dia ada lesen untuk dia mempertikaikan ulama-ulama yang lain. Okey. Saya rasa ini first time kita kuliah panjang. Mungkin lepas ni kalau ada persoalan sebab sekarang dah hujung-hujung semi, saya rasa kena bagi fokus tu kelas ni kot. So kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan assignment, tugasan, boleh WhatsApp pada saya. Kita boleh cuba selesaikan. Yang saya minta kamu fokus kepada menyiapkan tugasan sebab kita ada lagi dalam 2 minggu je lagi kot. Dalam 2 minggu untuk sebelum deadline. Sebab bila minggu 12 tu saya nak fokus untuk bagi markah kepada setiap tugasan yang kamu hantar. Kemudian kita akan fokus kepada soalan untuk soalan untuk final test. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kamu semua dapat siapkan tugasan yang diberikan dengan baik dan kita akan dapat fokus untuk final test. Final test pun tajuk-tajuk ni jugalah, bukanlah tajuk-tajuk lain pun. Okey, ada apa-apa soalan? Aku 5 lah. Tak ada? Macam biasa dalam kelas biasanya tak ada soalan. Okey, kalau ada soalan boleh WhatsApp, tak ada masalah. Okey, nanti saya cuba jawablah kalau sempat saya cuba jawab. Okey. Saya rasa cukup sekadar tu untuk kelas kita pada hari ini. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa isi Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.